Rakan-rakan sekerja saya yang berhormat Menteri Kesihatan dan yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah pun memberi penerangan mengenai aspek kesihatan dan program vaksinasi kebangsaan. Hari ini, saya pula akan memberi penerangan mengenai kesemua pakej rangsangan dan bantuan yang telah kerajaan melaksanakan setakat ini. Sehingga kini, kerajaan telah mengumumkan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion sejak wabak COVID-19 melanda negara. Pada tahun 2020 sahaja, pakej yang dilaksanakan bernilai RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK. Ini merupakan antara kadar terbesar berbanding pakej-pakej rangsangan negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Saya akui, cabaran terbesar kita dalam menangani krisis ini ialah mengimbangi pelbagai keperluan dengan sumber kewangan negara yang terhad. Kami perlu mengimbangi antara menyelamat nyawa dan melindungi mata pencarian, antara pelbagai keperluan sektor dan perusahaan, dan pastinya mengimbangi keperluan mendesak hari ini dan menjaga kepentingan generasi akan datang. Sehabis mungkin kami di Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan kewajaran sesuatu perkara sebelum meluluskan sebarang peruntukan. Kami akan cuba mencari penyelesaian yang paling optimum bagi krisis ini supaya masa depan negara tercinta ini terus terpelihara serta kedudukan ekonomi dan fiskal kerajaan masih stabil apabila kita keluar dari kancah krisis ini kelak, insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, penerangan saya pada hari ini akan memperincikan inisiatif-inisiatif utama yang terkandung di bawah semua pakej yang telah dilaksanakan dari kacamata 3 aspek. Pertama, melindungi nyawa melalui pengukuhan sistem kesihatan awam dan vaksinasi kebangsaan. Kedua, melindungi rakyat. Dan ketiga, menjamin kelangsungan perniagaan. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan kesan kepada ekonomi dan apakah kedudukan kewangan semasa dalam tempoh kita menghadapi krisis ini. Datuk Yang di-Pertua, agenda utama kerajaan sejak awal penularan wabak COVID-19 adalah untuk memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Sehubungan itu, ia mesti disokong melalui sistem kesihatan awam yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman kesihatan, berada pada kapasiti optimum dan berfungsi pada tahap yang terbaik. Untuk itu, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, selaku institusi yang menerajui segenap aspek kesihatan awam telah dibekalkan peruntukan khas lebih RM3.7 bilion khusus sebagai perbelanjaan berkaitan pandemik COVID-19, tidak termasuk perolehan vaksin. Antaranya, di bawah pakej prihatin sebanyak RM1.6 bilion telah diperuntukkan. Di bawah belanjawan 2021 sebanyak RM1.4 bilion. Manakala peruntukan tambahan lebih RM500 juta telah dibuat bawah pakej permekasar tambahan. Malah, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan khas kepada semua negeri bagi menangani wabak COVID-19 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM260 juta. Kesemua perbelanjaan ini adalah untuk pembelian kit ujian saringan, kos logistik berkaitan vaksin, meningkatkan kapasiti peralatan kesihatan dan perubatan serta wad ICU dan juga menampung perbelanjaan allowance khas kepada sukarelawan kesihatan. Sehubungan itu, kerajaan amat menghargai peranan petugas barisan hadapan kesihatan ataupun frontliners yang terus berjuang memastikan operasi perkhidmatan kesihatan awam negara tidak lumpuh saat mengendalikan krisis ini. Di bawah pakej permais, sejumlah RM150 juta diperuntukkan, antaranya untuk menambah seramai lebih 3,500 petugas kesihatan untuk KKM. Kerajaan juga telah bersetuju memperuntukkan RM1.2 bilion bagi melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada. Di samping itu, kita juga melantik semula secara kontrak lebih 500 petugas kesihatan yang telah bersara wajib. Saya juga ingin memaklumkan atas dasar keprihatinan kerajaan kepada frontliners, allowance khas petugas kesihatan DPPV turut diselaras kepada RM600. Secara keseluruhan, kerajaan telah memperuntukkan lebih RM300 juta bagi tujuan ini. Kerajaan juga telah mengadakan kerjasama dengan institusi kesihatan swasta untuk menerima pesakit COVID-19 yang dipindahkan dari hospital awam.
Saya serta turut membenarkan klinik dan hospital swasta berfungsi sebagai pusat pemberian vaksin. Selain bekalan vaksin diagihkan secara percuma, setakat ini kerajaan telah memperuntukkan 200 juta ringgit bagi program penyumber luaran program imunisasi dengan kerjasama pihak perubatan swasta. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, program vaksinasi kebangsaan kita merupakan kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Kerajaan telah memperkasa usaha di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK bagi memastikan kejayaan proses vaksinasi seperti yang kita saksikan hari ini. Secara puratanya, lebih 400,000 dos telah berjaya dilaksanakan setiap hari, malah kita pernah mencecah lebih 550,000 dos sehari, dan peningkatan kadar vaksinasi ini adalah hasil kerjasama pelbagai pihak. InsyaAllah, kerajaan menyasarkan imunisasi 100% populasi dewasa menjelang akhir Oktober nanti. Inilah sasaran terpenting dalam memastikan kejayaan Pelan Pemulihan Negara. Dari segi perbelanjaan, kerajaan telah memperuntukkan 3.9 bilion ringgit bagi perolehan bekalan vaksin yang telah ditandatangani kontrak sebanyak 79.9 juta dos. Kita juga amat menghargai sumbangan sebanyak 2.9 juta dos vaksin dari negara Jepun, Amerika Syarikat, China dan United Kingdom. Berkenaan perolehan vaksin pula, baru semalam saya telah bertemu ahli-ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC untuk memberi penjelasan secara terperinci mengenai ketelusan proses perolehan vaksin COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, aspek kedua dalam inisiatif utama pakej-pakej bantuan adalah melindungi rakyat. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi mengenai kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Suara dan keluhan rakyat terus didengari dan menjadi panduan kepada inisiatif pakej bantuan kerajaan. Golongan B40 dan gumpulan rentan sentiasa diberi tumpuan dalam semua pakej rangsangan kerajaan kerana merekalah yang paling terkesan daripada langkah penutupan ekonomi. Malah impaknya turut dirasai golongan M40. Oleh itu, kerajaan perlu mengubah suai bantuan-bantuan yang diberikan mengikut keadaan dan golongan yang terkesan. Namun, kerajaan akan memastikan kumpulan rentan dan B40 tetap menerima bantuan yang lebih banyak secara berterusan. Di samping bantuan langsung yang diberikan melalui pakej-pakej yang dilaksanakan, mereka juga menikmati pelbagai subsidi barang keperluan, diskaun dan kemudahan lain. Saya mulakan dengan program bantuan tunai kepada rakyat yang merupakan antara inisiatif utama dan terbesar. Pada tahun lalu, di bawah pakej prihatin, kerajaan telah mengumumkan bantuan prihatin nasional atau BPN yang berjumlah 18 bilion ringgit yang memanfaatkan 11 juta penerima. Inilah bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Buat pertama kalinya juga, kerajaan turut membantu isi rumah M40 yang turut terkesan dengan pelaksanaan PKP pada tahun lepas. Bantuan BPN telah banyak memberi kelegaan kepada rakyat. Malah ada juga yang menggunakannya sebagai modal untuk berniaga kecil-kecilan. Kini di bawah pakej pemulih, kerajaan terus membantu rakyat kumpulan B40 dan M40 melalui 3 lagi program bantuan tunai, iaitu bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Bayaran di dalam separuh kedua tahun 2021 di bawah ketiga-tiga program ini bernilai 10 bilion ringgit. InsyaAllah setiap bulan mulai bulan Julai hinggalah Disember, bantuan kerajaan akan berterusan bagi mengurangkan kos sara hidup mereka. Izinkan saya memberi penjelasan seperti berikut. Pertama, bantuan prihatin rakyat atau BPR merupakan sebuah inisiatif bantuan tunai dengan kadar antara 450 hingga 2,300 ringgit untuk 8.4 juta penerima B40. Kedua, bantuan khas COVID-19 atau BKC adalah bantuan tunai secara one-off di bawah pakej pemulih untuk manfaat 11.4 juta penerima. Antara ciri keistimewaan BKC adalah penerima BPR sedia ada akan layak secara automatik dan ia turut dinikmati oleh kumpulan M40. InsyaAllah BKC pada kadar antara 250 hingga 1,300 ringgit akan mula disalurkan pada bulan Ogos, November dan Disember. Dan ketiga, bantuan kehilangan pendapatan yang berjumlah RM500 akan diberikan kepada mana-mana individu yang telah diberhentikan kerja atau tiada lagi caruman di KWSP ataupun perkeso sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut sepanjang tahun 2021. Pembayaran akan dibuat
pada bulan Oktober nanti. Dengan penguatkuasaan PKP dalam tempoh yang